Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah. Kaifa yutasawwaru an ya'jubahu syai' wa huwa allazi zahara bikulli syai'in. Ini 9 kaifah. Bagaimana istifham ni balik, ya, yang tertajuk, yang keluar daripada batin yang bersih, daripada kalangan para awliya illahi ta'ala, iaitu pertanyaan mereka melihat keadaan orang yang dimahjub, golongan orang yang masih terdinding qalbi dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dipandang tu kata macam mana dia. Ya, 9 tadi tu. Dulu dia kata betapa kaifai tasawru ayyahjubahu syai'un wa huwa allazi azhara kull syai'. Dia kata macam mana atau betapa dapat mendinding akan dia oleh satu. Mana macam mana kamu tak perasan lagi Allah Taala. Tu. Sebab bila dinding ni tak perasan. Yang saya tak perasan awak terdinding tadi. Tapi kalau tak ada dinding, dia perasan. Dia kenapa tak perasan? Setiap saat kalbi kita, kenapa tidak ada keperasanan dengan Allah yang maha dahsyat? Sebab ada hijab, dinding. Jadi para awliya yang telah tersingkap hijab kalbi dia, dia tengok bagi orang yang masih lagi mahjub, terdinding, teraba-raba ni, dia maknanya ta'ajub, kata heran. Tu. Maka keluarlah 9 kaifah tadi. Macam kita tengok apa tuan? Dah isap dada kan tuan? Dia dah isap dada, Elio meleleh duduk celah apa? Celah pokok, tidur kat celah bangkit ni. Kita pun mengeling kepala, budak ni macam mana? Kan kita mengeling kepala, mana dah dia otak dia letak. Dia pergi buat kerja macam ni, tak ada akal ke dia? Wali-wali pun pandang kita ni, ya, tak nampak-nampak lagi engkau akan kebesaran keagungan Tuhan. Ya, tak ada musyahadah lagi hati kamu dengan Tuhan, tak perasan lagi kewujudan Tuhan. Tu. Ya, sebab apa? Nur diterang. Ya, telah Tuhan pancarkan nur makrifat. Jadi dia tengok orang yang masih belum dapat gelap ni, dia menyeling kepala. Macam itulah Tuhan. Maka timbul 9 kaifah daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menjadi pengajaran besar kepada kita, supaya kita dapat tahu jauh lagi kita dengan Tuhan. Ya, sebab ada setengah-setengah kita perasan macam kita dah dekat. Boleh tengok ucapan-ucapan dia orang, malu kita. Tu di antara ni kaifah. Dulu dia kata apa? Macam mana betapa mendinding. Alhamdulillah. Padahal dia yang menzahirkan, dia mujid pencipta yang taraf wujud dia wajib. Dia mengadakan semua makhluk. Tiba-tiba makhluk kita nampak, Tuhan kita tak perasan. Dia pelik je. Macam mana bayang kamu perasan, Tuhan bayang kamu tak perasan. Dia pelik. Patut bila nampak bayang, kita nampak ni mesti ada seorang capur orang ni, kan? Kita makin dekat bayang. Bila nampak je Tuhan dia, dia kawan Syekh anta. Bila entah je, bermakna apa? Bayang hilang. Bayang dia tak pandang hilang. Begitulah arif billah. Bila kalbi dia ditajalikan, dibuka dia, hilang dah makhluk tak ada. Hilang makhluk daripada syuur kalbi dia, dengan bahawa dia lenyap karam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu dia pusing balik, dia tengok kita pula terpinga-pinga. Duk pandang bayang, tak nampak apa bayang? Segala makhluk. Kewujudan makhluk membayangi kewujudan Allah Taala. Wujudku bayanganmu. Dia ada lagu sufi kan. Apa mana bayang, mana dalil. Bukan mana wujud kita Tuhan-Tuhan kita, bukan. Itu syirik itu. Maksud dia menjadi dalil. Bayang tu menjadi dalil kepada wujud Tuhan bayang. Begitulah makhluk ni membayangi kewujudan Tuhan. Wujud makhluk membayangi, menunjuk akan kewujudan, kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Tiba-tiba dia tengok makhluk tak ada rasa apa. Masalah macam mana boleh jadi macam tu? Itu maksudnya. Itu satu. Yang kedua, macam mana kamu boleh terdinding lagi dengan Tuhan, padahal ia yang nyata zahir pada tiap satu. Ya, Allah Ta'ala dia panggil zahara bikulli syai'in. Zahir, terang dengan tiap-tiap satu. Sebab tiap-tiap satu itu makhluk dia, menunjuk kepada dia, terikat dengan dia. Kemudian di sini pula disebut
kaifa yatasarru an yahdu sya'nuhu huwa allazi zahara fi kulli syai'in. Zahara fi kulli syai', zahir pada satu. Maka yang ke bawah ni 45. Kaifa yatasawwari ayah jubahu wa huwa allazi azhar. Yang kedua huwa allazi zahara. Yang ketiga wa huwa allazi zahara fi kulli syai'. Kemudian yang ni zahara bi diguna ba. Tadi pi diguna ba. Bi kulli syai'in. Dengan tiada satu zahir bi. Mana semua makhluk dengan dia. Bi qudratillah, bi iradatillah, bi ilmillah. Mana ada makhluk yang terlepas dengan Allah Ta'ala? Ada? Mana ada? Tidak ada sesuatu pun yang maujud, yang ada ni, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, ya, dia terlepas daripada ilmu Tuhan. Tak ada. Semua dalam ilmu dia. Sebelum ada dah siap. Azali dah siap. Inkishaf ilmu. Dan azali lagi sudah ada takhsisul iradah, yang dikelari dengan tanjizi qadim bagi iradah. Dah siap. Tak lepas. Sampai masa kita diadakan, diwujudkan kita. Dengan apa? Dengan kudrah dia. Dia panggil ta'aluk, taksir. Bila maujud dia kita duduk dalam ta'aluk inkishaf, sama basar dia. Mana-mana boleh lepas. Mana semua kita dengan dia. Mana bi iradatillah, bi ilmillah, bi iradatillah, bi qudratillah, bi basarillah, bi ilmillah, semua masuk dengan dia. Tu mana bi kulli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu. Ya, tu. Kenapa kamu boleh terhijab? Itu masalah dia. Ya. Sebab terhijab tu apa? Tak dapat memandang qalbi. Qalbi dia tertutup. Itu yang dia tak perasan. Dia tutup dengan menghadap kepada diri dia sendiri. Faru'iyatuka wujudak mani'atun laka min syuhudi min syuhudillahi ta'ala. Kau memandang wujud kamu tu mani'ah, sekat. Ya, kita pandang pada kudrat, kita nampak kita hebat, kita takkan nampak kudratillah. Ya, pengenalan terhadap makrifat kudrat Tuhan tutup. Kalau kita pandang iradat kita, wah kita rancang kita, Tuhan tutup dia. Dia tak dibenarkan masuk dalam istana makrifah Allah SWT. Dia pandang ilmu dia hebat, Tuhan tak buka. Ya, nak dia kena padam dengan tu. Padamkan memandang kewujudan kamu dalam qalbi, roh dan sir. Bukan luar ya. Luar tak payah, luar ni kita nampak semua. Sebab luar ni tak layak. Mata luar dia tidak layak di dunia makrifat Tuhan. Al-basar la yara illa khalaq, wal basir la tara illa al-haq. Ada pendalam dia tidak melihat melainkan Tuhan. Itu dipanggil makam syuhud atau musyahadah. Ini disebut dalam hadis sahih, antaqudallah ka'annaka tara. Jadi betapa didapat bahawa mendinding akan dia suatu, padahal tiap-tiap satu, ya, pada tiap-tiap satu, maka adalah zahir itu bagi sebab, bagi terbitnya daripada tiap-tiap satu dengan sangat zahir terbunyi daripada tiap-tiap satu, maka nyata mendinding akan dia suatu. Jadi kena terang sangat, kita perasan. Ya, Allah. Wujud Tuhan lebih terang bila nampak dia dengan basirah, dengan mata luar nampak, dengan mata dalam makrifat dengan Tuhan. Sebab semua daripada dia, dari dia, kemudian dengan dia, kemudian kepada dia. Ya, kita dari dia, minallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita milik Allah Ta'ala, kemudian kepada dia kita akan kembali. Jadi tidak ada satu saat pun insan terlepas dari Tuhan. Itu dia kata kita dengan Tuhan tidak bercerai, tapi tidak bersekutu. Tidak bercerai bermakna kita tak lepas dari dia. Kemudian tidak bersekutu, ittihad tak boleh. Ya, sebab kita zat mungkin, ada pentuan zat ni wajib, ya, hakikat yang lain. Yang ni nak dia benar digilapkan dalam kalbi kita keperasanan dengan Tuhan. Apa yang kita nak perasankan benda besar, ia telah terikat segala makhluk dengan dia dalam tiap-tiap saat, dalam tiap-tiap keadaan, ya, dalam tiap-tiap kelipan mata dan lamhah kelipan mata kita, dan juga napas kita. Itu diguna fi kulli lamhatin wa nafas. Tiap-tiap lamhah kelipan mata dan napas kita, kita kena sedar ketuhanan Allah Ta'ala dan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam, baru dia nampak jelas jalan ni.
Kalau dia tak perasan, dia habis. Lepas tu Tuan Guru dia pesan, Mursyid ada pesan, kau jangan berani-berani lupakan dia. Ini pesan dia macam ni. Kau jangan buat tak perasan dengan dia. Perasan bagi syukur. Kita duk perasan dengan makhluk. Orang pandang, orang tengok, apa orang kata, macam mana orang kata pendapat orang dengan kita, habis orang. Selagi orang ada dalam qalbi kamu takkan sampai kepada Tuhan. Itu kata Imam Al-Ghazali punya guru Syekh Abu Ali Al-Farmadi, seorang wali besar, seorang ulama hadis yang terkenal. Selagi makhluk tu ada dalam qalbi kamu, takkan dibuka. Maka keluarkan dia. Sebab dia kata iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar dari diri engkau, maka engkau sampai kepada Tuhan. Apa maksud dia? Keluar daripada memandang diri kita. Kita matikan kudrat kita dalam memandang kudratillah. Kita matikan ilmu kita dalam memandang ilmu Allah. Kita matikan sifat kita dalam memandang sifat Tuhan. Dan last sekali kita matikan wujud kita dalam memandang wujud dia. Yang kita rasakan ialah wujud dia yang mentadbirkan. Ketika itu kita akan rasakan rahsia pengenalan yang hebat, yang manis dengan dia, baru dia dapat kelazatan. Lepas tu dia perlu kepada apa? Kasratu zik, banyak zikrullah, kan banyak zikir. Apa makna? Syuhudul mazkur wa dawamul khudur. Syuhudul mazkur maknanya apa? Musyahadah qalbi kita kepada yang disebut, yang diingat cakap Allah Ta'ala. Kemudian dawam, kekalkan hudur qalbi, hadir qalbi dengan Ta'ala. Itu boleh panggil zikir yang sebenar. Kalau ini kita guna betul-betul, insyaAllah cepat. Rohani dia bersih, cermin dia terang. Cermin terang, nampak nyata, terasa. Keseronokan, kehaibatan, kelazatan dengan Tuhan. Ini dahsyat dan nikmat paling besar dalam dunia ni lah dia. Dapat ini, Masya Allah, dia lebih lazat daripada segala kelazatan. Lebih enak, lebih sedap dari segala kesedapan. Sebab enak yang lain, makan, minum semua itu enak dengan makhluk kan? Enak dengan makhluk. Ini enak dengan Tuhan dia. Dengan Tuhan tu dia nak cerita lebih dahsyat. Tapi kena bersih lah. Pada tak bersihkan kalbi, dia tak buka macam ni. Allah Ta'ala tak suka hati itu disekutukan dengan yang lain. Sebagaimana dia tak mahu bahawasanya amalan kita disyirik, dikutukan dengan yang lain. Kama la yuhibbul al-amalul mushtarak, la yuhibbul al-qalb mushtarak. Bagaimana Tuhan tak mahu amalan kita disyirik, disekutukan dengan yang lain, begitulah hati dia tak mahu. Dia nak betul-betul menghadap dia. Berapa banyak nak hadap setiap saat. Yang dia tanya pula berapa jam, berapa masa nak zikir. Kalau zikir main zikir puluh-puluh, ini beratus ribu, itu zikir peringkat budak. Sebab kena kira. Kalau tak kira kan memang tak sampai. Tapi kalau dia dah asyik, tak ada kiraan. Mana orang asyik dia ada lupa kepada maksud dia, orang yang dia asyik. Mana ada orang yang muhib, yang kasih, terlupa kepada mahbub, kepada orang yang dikasih. Ini yang dapat kasih tu kena berikan tumpuan dalam zikir daripada istighal. Kemudian boleh pergi kepada apa? Lazzah, kemanisan. Lepas ibadat kena cek. Kita semayang, kita zikir, apa sahaja ibadat kita buat, kita cek ada tak manis. Kalau tak ada manis, tawar je, minta menangis dengan Tuhan, dia ada masalah. Mana rasa kalbi dia boleh dapat mengesan. Tidak rasa kemanisan dengan Tuhan sebab tebal dunia dia dalam kalbi dia, makhluk dalam kalbi. Sebab kena tembak dengan zikrullah. Bila manis dia dapat, dia naik satu lagi apa? Ishqun, asyik. Bila asyik dan rindu, baru dia dibuka. Rafa' tu di hijab, aku buka hijab kan. Itu 4 proses menjaga tu. Kita duduk taraf mana, Tuan cek balik lah. Kita dengan Tuhan ada kemanisan, ada kerinduan, dan ada tak pembukaan. Kalau tidak, kita jadi orang awam biasa. Kalbi kita kita diazab oleh Allah, kita tak perasan. Apa azab Allah? Qad azzabakumullah bil hayatil jismaniyah ar-radiyah. Tuhan azab kita dengan kita, maknanya seronok dengan kehidupan yang tak ada nilai di sana. Apa dia nilai? Hidup jasmani,
Hidup yang ada nilai dia panggil hidup ruhani. Ya, hayatur ruhaniyah. Itu hidup maknanya roh. Dia pergi ke alam lain lebih hebat. Kalau hidup jasad luar ni, itu orang kafir pun ada. Dia mengambil nikmat luar, dia makan minum itu kaki 4 umur dia, dan dia lagi dahsyat. Kita tidur di kunyak. Ya, dia ada hubutan yang makan malam. Itu binatang. Sebab tu orang kafir itu binatang yang paling jahat. Quran sebut inna syarrad dawab. Sesungguhnya binatang yang paling jahat yang merangkak atas mubi siapa dia? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir dengan Tuhan. Maka sifat orang kafir pula Tuhan ceritakan yaquluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Mereka makan, mereka minum seronok macam binatang kaki 4. Sebab tu para arifin, para wali-wali Allah, bila dibukakan kasyaf dia tengok kepala dewan ni, kepala hinzir ada, kepala himar macam-macam rupa ada. Dia bergantung kepada apa? Nafsu dia. Dia kenal tak Tuhan? Kalau dia kenal Tuhan, dia akan rupa insan yang sebenar, cantik. Kalau dia tak kenal Tuhan, mengapa? Ada rupa macam binatang, macam haiwan. Itulah taraf dia. Dari penyucian kalbi menyebabkan seorang itu berbeza kedudukan. Lagi dia terang cermin hati, lagi terang sedap dia dengan Tuhan. Sebab memandang ni sedap bila apa? Bila clear je kan. Tak ada gangguan, clear, terang. Cermin kita lap sekali dah tak clear, tak sedap. Bermalam kita lap yang berapa kilat betul. Itu dia tenung sap sekali. Bahkan belum tenung dia dah nampak ni. Itu iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah. Aku tidak lihat mata kepala melainkan mata aku dah pergi kat dia dulu. Kita kalau boleh sedang, habis tidak pun lepas ba'dah. Lepas kita memandang dengan makhluk, bau hati kita mesti ada belakang tu, memandang azamah, kebesaran, kedahsyatan Tuhan yang maha dahsyat. Kalau dipandang makhluk, tak nampak apa, nampak makhluk je habis. Itu pandangan tu yang dipersoalkan oleh Al-Arif Billah Syekh Ibn Ta'ilah Sani. Kaifa? Macam mana tak perasan? Siapa boleh dinding? Dia paling hebat, dia paling nyata, dia paling besar. Dia pengawal, dia pencipta. Takkan tak nampak lagi. Sebab tak nampak apa? Cermin kalbi kita. Dia tak apa jelas sebab dia diselimuti oleh debu-debu, karat-karat daripada maksiat, mungkar, lalai dan seumpamanya. Itu di antara pesanan Tuhan Muhammad supaya kita tasbih, melakukan pembersihan. Dan satu lagi, kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa zahir qabla wujudu kulli syai'. Masya-Allah. Kalau dia minta tepat tadi. Atau kita betapa dapat bahawa mendinding akan dia. Maksud dia apa? Hati kita jangan terdinding dengan Allah setiap saat. Bukan waktu sekejap itu dah, dia tak nak. Setiap saat kalbi kita jangan terdinding dengan Tuhan. Sebab Tuhan memberi kita nikmat setiap saat. Tarik nafas, turun nafas, siapa punya tuan? Jantung bergerak sampai sekarang tak berhenti, siapa bagi? Dan nikmat yang kita tak boleh nak kira. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nah, itu nikmat Tuhan tak dihitung kita. Oleh kerana itu, sebagai mensyukuri nikmat, iring tiap-tiap nafas tu naik dengan Ismullahil Azam. Allah, Allah. Perhati tadi, ingat tu. Maka ada sebelum wujud suatu, maka ia jua yang awal dan permulaan. Awal tiada permulaan. Mana wujudan Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Sebab wujud dia asliun. Ada wujud semua makhluk dipanggil apa tuan? Arid. Arid mana benda baru datang. Sebab tu kita ada suatu anak. Dulu tak ada, kemudian baru datang. Wujud Tuhan bukan macam tu. Wujud dia bukan arid baru datang. Wujud baru datang ni asal tak ada. Wujud Tuhan tu ada asli, asal memang dia ada. Sebab tu dia tak perlu kepada mujid fa'il, pencipta. Dia yang mencipta, bukan dia dicipta. Itu situ je kita banding wujudan dah habis tenggelam. Wujudan dia yang paling terang, paling hebat. Maka adalah sebelum wujudnya sesuatu, maka ia jua yang awal yang tiada permulaan bagi wujudnya. Jadi kalau kita terang wujud dia, kenapa lagi tak perasan? Itu maksudnya. Jadi nak perasaan dia nak jelas, kalbi kita nak layak buat dicuci. Cuci daripada segala dengan air basuhan taubat dan istighfar, daripada segala maksiat zahir dan batin, kecil dan besar, dan segala makruhat, benda makruh, dan kepada benda yang khilaful aula, guna daripada keperasaan di sampai dia tenggelam. Ketika kita buat, dia akan terbuka lazat dengan Tuhan, makrifat yang sebenar. Kemudian kaifa itasawwur ila akhir wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Wa inna khairal khuluq. Alhamdulillah. Subhanakallahumma